Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bercerita mengenai sejarah Palestin. Cuma saya ambil panjang sikit, kalau tak habis malam ni kita akan sambung malam besok. Orang-orang Yahudi adalah penduduk bumi Palestin yang melarikan diri. Mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah dan mengikut ajaran Nabi Musa AS. Apabila datang King Herod dan King Herod mendakwa dirinya sebagai Tuhan, kaum Yahudi yang beriman kepada Allah SWT di bawah ajaran Nabi Musa AS telah melarikan diri kerana mereka tidak mahu menyembah seorang manusia yang mendakwa dirinya Tuhan. Itu sejarah bagaimana orang Yahudi keluar dan meninggalkan bumi Palestin. Mereka keluar dan pergi, sebahagian besarnya pergi ke Ethiopia, sebahagian besar lari ke Rusia, paling besar lari ke Eropah kerana daripada lautan Mediterranean mereka hanya perlu pergi ke Eropah. Kebanyakannya berada di Jerman, sebahagiannya berada di Poland, sebahagiannya berada di Luxembourg, sebahagiannya berada di Belgium dan sebahagiannya berada di Itali. Dan kemudian terdapat juga suku besar mereka yang berada di Rusia dan juga di India. Sebahagian kecil saja boleh ditemukan di Indonesia. Kalau saudara tengok ada beberapa sinok ataupun rumah suci Yahudi di Indonesia. Berarti mereka keluar pada awal sejarahnya kerana mereka beriman kepada Allah SWT, kerana mereka tidak mahu menyembah Herod, kerana Herod menganggap dirinya adalah Tuhan. Kemudian sejarah berlalu dengan begitu panjang. Muncul Isa AS. Isa lahir juga di Baitul Laham. Baitul Laham dengan Baitul Maqdis jaraknya hanya 8 km. Antara Baitul Laham iaitu gereja Sabrani Isa, tempat Isa dilahirkan, dan juga gereja Nafati, tempat Isa disalib, jaraknya hanya 8 km. Tetapi kalau saudara pergi sekarang daripada Baitul Maqdis untuk ke Baitul Laham, saudara terpaksa melalui tembok yang dikawal oleh pihak tentera. Dalam promo yang saya tunjuk itu adalah tembok yang memisahkan Baitul Maqdis dan juga Baitul Laham. Okey. Pada tahun 1896, setelah orang Yahudi merempat dan tidak mempunyai tanah air, dan mereka menjadi bangsa yang mereka merasa mereka ditindas, tetapi tidak. Mereka adalah orang yang berjaya menguasai ekonomi di Eropah. Mereka adalah bangsa yang menguasai hampir sebahagian besar perniagaan di pelabuhan Venice, Itali. Mereka adalah pemodal yang punya banyak wang dan menguasai pelbagai industri penting di Jerman hingga timbul kemarahan Hitler. Salah satu cara Hitler memainkan sentimen Jerman adalah dengan mengatakan bangsa Aryan tidak perlu ada lebih rendah kedudukannya daripada bangsa Yahudi. Dan hingga berlakulah peristiwa Perang Dunia yang kedua yang membawa kepada Holocaust. Tapi itu antara tahun 1941 hingga 1945. Apa yang saya ingin bawa adalah tentang pertemuan Basel, di mana seorang Yahudi yang bernama Theodor Herzl telah mengadakan satu perhimpunan di Basel dan mengumpulkan para jutawan, para pemikir, para aktivis dan para strategis Yahudi untuk mendapatkan Palestin, untuk mendapatkan Masjidil Aqsa sebagai sebuah negara merdeka milik mereka. Ketika itu Palestin berada di bawah Empire Osmaniyah, yakni dikuasai oleh Sultan Zainal Abidin yang kedua, seorang sultan yang sangat warak, sangat baik, dan saya menganggap kepimpinan beliau antara kepimpinan yang paling penting dalam sejarah Empire Osmaniyah, walaupun pada zaman beliau juga Osmaniyah runtuh. Pada tahun 1866, setelah mereka mengadakan pertemuan dan memilih bahawa bangsa Yahudi harus mempunyai sebuah negara merdeka, dan negara merdeka yang disebut the greatest Jewish ni, mereka merancang untuk menubuhkannya di Palestin. Setelah mengadakan resolusi pada 1866 dan mengumpulkan dana, mereka menghantar perwakilan yang pertama bertemu dengan Sultan Zainal Abidin yang pada waktu itu adalah pemerintah Empire Osmaniyah, dan menawarkan untuk membeli Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Walaupun pada waktu itu Empire Osmaniyah mulai melemah, berada dalam keadaan tidak lagi sekuat pada zaman kemuncak Osmaniyah, kerana Osmaniyah ada mempunyai zaman kemuncak pada tahun abadnya ke-16, iaitu 1515 hingga 1917. Itu adalah zaman kemuncak Empire Osmaniyah, dan Empire Osmaniyah mulai melemah pada awal abad yang ke-20. Jadi Yahudi mengambil kesempatan menghantar delegasi bertemu dengan Sultan Zainal Abidin kedua dan menawarkan untuk membeli bumi Palestin. Tetapi Sultan Zainal Abidin berkata, Palestin bukanlah di bawah jajahanku, dia adalah amanah Allah kepada aku. Ini adalah milik umat Islam dan dia adalah amanah Allah kepadaku. Berarti kedudukan Palestin
di dalam Empire Osmaniyah adalah berbeza daripada tanah-tanah lain yang dikuasai oleh Osmaniyah. Osmaniyah menguasai empire yang sangat luas, tetapi Sultan Zainal Abidin menganggap bahawa penguasaan Osmaniyah ke atas Palestin dan Masjidil Aqsa bukanlah penjajahan, tetapi amanah Allah kepada beliau untuk menjaganya bagi pihak orang Islam. Jadi mereka kecewa pada tahun 1902 kerana gagal untuk membeli tanah Palestin daripada Sultan Zainal Abidin yang kedua. Pulang, dan mereka mengatur satu lagi delegasi pada tahun 1905. Ketika itu Sultan Empire Osmaniyah mempunyai hutang yang sangat besar, armada lautnya sangat lemah dan dijangka akan kalah perang pada bila-bila masa dengan kekuatan yang telah pun muncul di berbagai tempat yang mereka jajah, termasuk yang datang daripada Britain, kekuatan yang ada kepada Itali. Berarti pada waktu tersebut Sultan Zainal Abidin kedua, Sultan Zainal Abdul Hamid yang kedua berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Maka mereka menawarkan sekali lagi pembelian dengan satu angka yang sangat besar, tetapi Sultan Abdul Hamid kedua tetap menolak dengan mengatakan perkara yang sama. Ini bukan negara jajahanku, ini adalah tanah yang diamanahkan oleh Allah kepadaku untuk menjaganya bagi pihak umat Islam. Hinggalah berlaku peristiwa Perang Dunia Pertama, di mana Osmaniyah terlibat dalam perang dan kalah. Empire Osmaniyah di Andalusia, Cordoba jatuh dengan teruk, dan Osmaniyah kehilangan penguasaannya juga di Afrika Utara. Osmaniyah kehilangan hampir sebahagian besar empayanya dalam bumi Arab, dan menyebabkan akhirnya Osmaniyah hanya tinggal wilayah Turki. Dan pada waktu itulah wujud perjanjian di mana British para penjajah Barat membahagi-bahagikan kawasan dan British mendapat menguasai bumi Palestin. Manakala yang saya sebut semalam, Perancis mendapat menguasai Lebanon, manakala bahagian negara Islam di Afrika Utara, Mesir, Egypt, Libya, Tunisia dan juga Maghribi diserahkan kepada pemilikan Itali. Apabila British berada pada 1917, satu agenda sulit yang dipanggil Resolusi Balfour. Balfour adalah nama Menteri Luar British pada waktu itu, Menteri Luar Britain pada waktu itu. Beliau seorang yang berdarah Yahudi. Beliau mengadakan rundingan dan membuat satu resolusi yang dibentangkan di Parlimen United Kingdom dan mendapat undi bahawa United Kingdom menyokong usaha untuk menubuhkan sebuah negara Yahudi di bumi Palestin. Bermula pada 1917, orang Palestin mula berhijrah secara bersedikit. Ketika itu tanah Palestin dikuasai oleh British. Jadi dia membenarkan orang Yahudi daripada Eropah dan daripada pelbagai tempat untuk datang dengan mengatakan bahawa mereka datang untuk melawat tanah suci, iaitu Temple of Solomon. Temple of Solomon tu nanti saya cerita pula, dia adalah berada di bawah Masjid As-Sakra. Yang sekarang ni Temple of Solomon dikuasai oleh orang Islam dan diberi nama sebagai Masjid Malik bin Marwan. Ketika orang Yahudi masuk secara berdikit-dikit bermulai 1917 hinggalah 1941, tidak ada siapa pun yang tahu bahawa kemasukan orang Yahudi ke bumi Palestin pada waktu itu adalah agenda yang dirancang. Jadi daripada kemasukan yang sedikit, hinggalah berlaku Perang Dunia Kedua. British setelah habis Perang Dunia Kedua ingin melepaskan pegangannya daripada Palestin. Berarti waktu itu kebanyakan negara-negara kolonial ingin memerdekakan tanah air yang mereka jajah. Termasuklah British yang juga ingin memerdekakan bumi Palestin tetapi dengan niat yang jahat. British pada waktu itu membekalkan senjata. British pada waktu itulah dikuasai oleh Sir Harold Templar yang menjadi pesuruhjaya British di Byzantine ataupun di Palestin. Mereka menyediakan kawasan penginapan, kawasan tempat tinggal orang Yahudi dengan berpagar, membekalkan senjata pada orang Yahudi dengan persediaan yang tidak disedari oleh orang Islam, juga tidak disedari oleh Saudi yang pada waktu itu dianggap oleh Inggeris sebagai pentadbir Masjidil Aqsa. Maka pada 14 hari bulan Mei 1948, orang-orang Yahudi yang bersenjata yang disokong oleh British dengan mastermind dia adalah Sir Harold Templar telah menghalau keluar, membuat satu operasi pembunuhan beramai-ramai di 52 buah lokasi di 700 lebih perkampungan yang menyebabkan 15,000 orang Islam dibunuh pada hari Nakbah. Hari Nakbah disebut sebagai hari bersedih, hari berduka atau hari bencana yang diingati setiap tahun pada 15 hari bulan Mei bermula 1998 bila Yasser Arafat menjadi Presiden Palestin. Beliau mengisytiharkan seluruh dunia Islam perlu mengingati sejarah 14 hari bulan Mei dan 15 hari bulan Mei sebagai hari kejatuhan bumi Palestin ke atas orang Yahudi,
untuk membolehkan orang Islam sentiasa mengingati itu adalah tarikh bagaimana tanah suci milik orang Islam dirampas oleh kaum Yahudi. Apabila Yahudi dengan sokongan British melancarkan operasi besar-besaran pada 14 dan 15 Mei dengan menyerang 700 kawasan pertempatan orang Islam, dengan membakar keseluruhan lebih 150 buah pertempatan dan membunuh 15,000 orang Islam pada operasi tersebut, maka walaupun mereka hanya 600,000 Yahudi, mereka berjaya menghalau keluar 1,4 juta orang Islam yang berada di wilayah Haifa dan di Tel Aviv. Waktu itu dikenali sebagai Jaffa City. Belum lagi nama Tel Aviv. Maka 1,4 juta orang ni terhalau keluar, melarikan diri. Sebahagian mereka merempat dan masuk secara berkelompok padat berada di Gaza, manakala yang lain lari sampai ke tebing barat. Itu operasi pertama pada tahun 1948, iaitu pada 14 hari bulan Mei dan berakhir pada 15 Mei. Kalau saudara lihat foto-foto lama, orang Islam berlari dengan membawa bungkusan baju dan seluar, dengan pakaian anak-anak berjalan kira-kira 20 atau 30 km. Saya rasa kalau ukur highway saya rasa 80 km, kerana masa saya naik nak cross daripada Baitul Maqdis pergi ke Tel Aviv untuk melawat Tel Aviv, kerana Tel Aviv adalah wilayah rasmi Israel. Highway itu diberitahu saya sepanjang 80 km, tapi saya anggap mungkin 40 atau 50 km dengan merentas dengan menggunakan jalan bukan laluan highway pada zaman 1948. Walaupun pada waktu itu bangsa Palestin berjumlah 11,4 juta orang. Di seluruh bumi Palestin yang luas, 1,4 juta orang tinggal di Jaffa City, dan di tempat Israel memulakan tapak negara dia yang pertama, mereka dihalau keluar. Apabila dihalau keluar, Israel pun mengisytiharkan wujudnya sebuah negara Israel merdeka pada 15 hari bulan, dan kemudian disokong oleh banyak kuasa-kuasa besar, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, dan sekutu-sekutu mereka di Eropah, mengiktiraf kewujudan negara Yahudi. Berarti itulah hari yang paling malang bagi orang Islam apabila kita kehilangan Jaffa City, Tel Aviv, walaupun tidak sebelum lagi kawasan Masjid Al-Aqsa. Ketika saya melawat Jaffa City berberarti dalam mata seorang anak. Ada orang menyebut Jaffa adalah keindahan. Sebahagiannya menyebut kerana dia dinamakan Jaffa City adalah kerana keindahan mata seorang anak bernama Jaffa. Mereka ambil. Dan Jaffa City sekarang ni berada lebih kurang dalam 4 atau 5 km daripada Tel Aviv. Tel Aviv yang dibina sekarang ni adalah ibu negara baru Israel. Apabila Israel menakluk Jaffa City, wilayah yang diduduki orang Islam, dan menghalau orang Islam keluar daripada 700 lebih pertempatan dan membunuh 15,000 orang Islam dan menghancurkan lebih 150 pertempatan, mereka memindah ibu kota dengan jaraknya lebih kurang 4 ke 6 km. Sebab waktu saya berdiri di Jaffa City, saya boleh nampak Tel Aviv. Tel Aviv sangat cantik, dia kelihatan seperti New York. Dia tidak kelihatan seperti kota-kota Arab yang lain. Dia kelihatan seperti New York kerana dia adalah bandar yang berhadapan dengan laut. Berarti Tel adalah bukit. Dalam bahasa Arab, Tal adalah bukit. Dalam pronunciation Hebrew adalah Tel. Tel Aviv adalah bukit. Aviv adalah bunga. Berarti bukit musim bunga. Kerana Aviv adalah musim bunga, di mana ketika belum ada pembangunan, dia adalah tanah hijau yang lapang, yang pada musim bunga, kawasan bukit tersebut berbunga dengan cantik. Di situlah mereka membina sebuah negara Tel Aviv. Kita ada masa sikit lagi, saya kena sambung besok nampaknya. Mereka membina sebuah negara Tel Aviv. Negara Israel dengan menjadikan Tel Aviv adalah ibu negara. Pada waktu itu, Mesir, Jordan, Saudi, Syria berasa sangat terperanjat tetapi tidak dapat bertindak. Kerana negara-negara ini adalah masih lagi negara-negara yang terjajah. Cuma dari segi sensitiviti, orang Islam merasa tidak gembira dengan kejadian yang berlaku kerana sebuah negara Israel telah pun dibina secara rasmi, diisytiharkan dan kemudian disokong oleh Britain dan juga sekutunya termasuk Amerika Syarikat. Ini menyebabkan ketegangan bermula kerana orang-orang Palestin dihalau keluar. Untuk pengetahuan saudara, hari ini yang saya sebut tadi, pada tahun 1948 terdapat 11,4 juta orang Palestin di seluruh bumi Palestin. Sepatut angka itu bertambah, tetapi hari ini kurang dari 4 juta orang Palestin berada di dalam tanah airnya, manakala 8 juta orang Palestin berada di luar tanah air. Kira-kira 4 juta orang menjadi pelarian yang papa kedana, yang masih lagi menumpang di kemah-kemah pelarian di Iraq, kemah-kemah pelarian di Jordan,
kemah pelarian di Syria. Saya tak tahu apa berlaku kepada mereka sekarang, kerana kemah-kemah pelarian di Syria tak boleh dilawati. Kemah-kemah pelarian Palestin dan Syria sendiri dah hidup sebagai bangsa yang mempunyai hampir 2 juta pelarian. Dan sebahagian besar daripada mereka menjadi pelarian di Lubnan. Yang saya sebut semalam, Kem Sabra dan Shatila, yang kemudiannya diserang lagi oleh Israel pada tahun 1982 dan 3,000 lebih orang Islam disembelih hidup-hidup dalam apa yang disebut sebagai peristiwa Sabra dan Shatila ketika Lubnan mengalami perang saudara antara Muslim dan Kristian. Ini menjadikan Palestin sebagai sebuah negara yang malang, dilupakan, diabaikan. Saya tak fikir saya mendengar doa-doa yang khusus untuk Palestin termasuk dalam khutbah Jumaat. Saya tak fikir ada imam-imam di masjid yang saudara yang ketika mengimamkan solat mendoa panjang dan menyebut Palestin dalam doa mereka. Apabila Palestin dilupakan dalam doa orang Islam, apatah lagi dalam perbuatan orang Islam, dilupakan, hanya tinggal beberapa kerat yang masih lagi berjuang dan menganggap Palestin adalah isu yang penting, terutama pergerakan NGO seperti Aman Palestin, Islamic Relief, Yayasan Al-Aqsa yang masih wujud. Tetapi dari segi politik, saya fikir usaha untuk membela nasib orang Palestin lumpuh sama sekali. Kesedaran orang Islam bahawa Al-Aqsa itu adalah tempat ketiga yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim sebagai tempat suci kita, sudah pun diabaikan. Orang pun tak peduli bahawa tanggungjawab untuk, walaupun kita beriman kepada Al-Quran, tetapi tanggungjawab untuk memenuhi keimanan kepada Al-Quran itu dianggap tidak termasuk dengan melihat pentingnya Al-Aqsa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat ketiga paling suci umat Islam. Kerana sebelum turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan berkiblat ke kota Mekah. Kiblat pertama dalam sorat Rasulullah adalah Masjidil Aqsa. Hinggalah apabila orang Yahudi menyindirnya bahawa Muhammad membawa agama yang baru tapi masih lagi menggunakan kiblat kaum Yahudi. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan menggunakan kiblat Mekah, di Mekah. Ini pengabaian yang sangat menyedihkan. Saya ada masa lagi 3 minit. Ini adalah pengabaian yang sangat menyedihkan. Hingga sekarang saya fikir apabila kita sebut tentang Palestin, kita terpaksa berkempen. Berarti tidak ada kesedaran semula jadi dalam diri orang Islam yang berada di luar Palestin untuk menganggap Palestin itu adalah sebahagian daripada perjuangan mujahid, perjuangan yang wajib diperjuangkan kerana itu satu dari segi kemanusiaan wilayah yang dirampas, dari segi daripada iman itu adalah orang Islam, mereka adalah sebahagian daripada saudara kita. Malah dari segi Islam itu adalah tempat ketiga paling suci orang Islam. Saya akan tamatkan di sini. Kita akan sambung besok untuk sejarah Yom Kippur, perang 6 hari. Bagaimana pula selepas mereka menakluk Tel Aviv dan menghapuskan Jaffa City, 20 tahun kemudian tentera Yahudi menyerang pula tebing barat dan menduduki Masjidil Aqsa dan menjadikan sekarang kalau kita ingin ke Masjidil Aqsa, berarti kita terpaksa memasuki wilayah yang sempadannya dikawal oleh tentera Israel. Ketika saya berada di sempadan, waktu nak job visa saya masuk tu, saya sebut dia kata datang untuk apa? Saya kata saya ingin melawat Palestin. Menjerit pegawai immigration, there are no such thing Palestine, you are visiting Israel. Dia marah saya dengan marah bila saya sebut bahawa saya ingin melawat Israel. Dia tengking saya menyebabkan saya terpaksa disiasat hingga 8 jam. Ulang balik siasat, ulang balik siasat, ulang balik siasat untuk membolehkan saya masuk ke dalam Masjid Palestin melalui Jericho, hanya kerana mereka marah kerana saya tetap mengulang kata saya ingin melawat Palestin. Hinggalah akhirnya kita nak mudahkan cara, saya kata ialah entered Israel. Apa-apalah. Itulah saya dibenarkan masuk untuk kali pertama dan melawat tebing barat. Sempat saya pergi ke keempat-empat masjid suci, iaitu Al-Saqra, Dome of the Rock ataupun Masjid Kubah Batu, Masjid Jin yang sekarang Masjid Jin yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang berada di bawah tapak gunung yang sekarang dipanggil sebagai Masjid Malik bin Marwan untuk mengingati Khalifah Malik bin Marwan yang telah membangunkan kawasan tersebut, dan Masjid Burak, tempat Burak menanti Rasulullah sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha, juga didirikan sebuah masjid kecil. Kemudian sempat bersolat di gua di bawah Dome of the Rock, gua yang dianggap sebagai solat terakhir Muhammad sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha. Saya sempat melawat gereja Nefertiti, tempat Nabi Isa AS dilahirkan, betul-betul ditapak. Dikatakan di situlah Maryam melahirkan Isa, dan itulah tapak Isa keluar daripada rahim Maryam, dan tempat itu dijadikan tempat yang suci.
di mana orang Kristian datang berbaring dan mencium tapak Nabi Isa dilahirkan. Saya juga dapat masuk ke gua, tempat Maryam bersembunyi apabila dia difitnah sebagai menghamilkan anak luar nikah kerana Maryam mengandung tanpa bapa. Tempat itu sekarang digunakan oleh orang Kristian yang tidak subur ataupun mandul. Mereka pergi dan beriktikaf di situ berhari-hari, berminggu-minggu dengan harapan mereka dapat hamil. Kawasan ini sangat sunyi, sangat selesa untuk duduk. Kita boleh duduk dan sampai menangis kat situ. Sebab kita melihat bahawa bagaimana Maryam bersembunyi berbulan-bulan lamanya sebelum melahirkan Nabi Isa AS. Dan hingga sekarang, orang-orang Kristian masih lagi cuba mendapat barakah Maryam. Bagi mereka yang berkahwin dan tidak mendapat anak, mereka akan masuk ke kawasan gua itu dan duduk bertafakur berlama-lamaan, bukan sehari dua, ada yang berminggu-minggu dengan harapan mereka juga dapat Quran Maryam. Kemudian saya pergi ke Srebrenica, gereja tempat Isa disalib. Tempat Isa disalib. Kemudian tempat Isa dibaringkan, altar dibahagi tiga. Tempat Isa disalib dimiliki oleh oleh gereja, oleh Kristian Katolik. Tempat Isa berbaring dan juga makam Nabi Isa dikuasai oleh Kristian Ortodok. Tempat Isa berbaring waktu dimandikan dikuasai oleh Kristian Ortodok, manakala makam Nabi Isa haram bagi kita untuk percaya. Waktu saya masuk pun, seorang padri kop berkata, "Are you Muslim?" "Yes, I'm Muslim." Dia beritahu pada saya haram untuk saya percaya kerana dalam Islam you hanya boleh masuk tetapi jangan berdoa. Baik dia padri kop tu. Dia satu lagi mazhab dalam Kristian, dalam kop paling banyak adalah di Mesir. Dia menasihatkan saya masuk dan hanya berdiri. Kamu jangan berdoa kerana Islam melarang kamu percaya bahawa Isa dimakamkan. Kan dalam Islam, agamamu mengatakan bahawa Isa diangkat ke langit. Nah, bagus dia nasihat saya. Seorang padri tua, jambang, kurus, kecil, sangat warak. Jadi saya dapat masuk dan hanya melawat saja untuk melihat tapak yang mereka percayai sebagai makam Nabi Isa. Saya sempat melawat makam Nabi Daud yang dijadikan kawasan suci orang Yahudi, di mana makam tersebut dibahagi dua. Bahagian kepala tempat orang lelaki menangis untuk memohon ampun kepada Nabi Daud. Manakala di kaum wanita Israel datang dan menangis dan meraung-raung memohon ampunan daripada Nabi Daud. Itu saja, kita habiskan malam ini, kita sambung malam besok. Kita akan turun berniaga. Kita ada berapa viewer yang tengok menonton tadi? 150. Kalau besok saudara nak ambil tutorial, make sure 9.30 masuk. Sebab kalau saya menanti tak boleh, sebab saya terpaksa memulakan perniagaan kerana masa kita tak mau lebih dari 4 jam. Kita target sekarang 3 jam lebih sikit kita dah nak tutup kerana kita tak mau sambung dan sambung. So, sharp masuk 9.30. Besok saya berkongsi bahagian 2 Palestin. Selepas itu, kita mungkin juga berkongsi sejarah Ethiopia, sejarah Somalia. Kita juga berkongsi mengenai Islam di Asia Tengah terpulang. Okey, terima kasih.